Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Tajuk hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Pendidikan Islam tahun 2 bersama dengan Ustazah Hafizah. Jom kita belajar sama-sama. Okey anak-anak, Ustazah nak tanya ni, anak-anak ada tak sahabat? Ustazah pasti anak-anak semua ramai sangat sahabat, betul tak? Okey, sama juga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga mempunyai ramai sangat sahabat. Okey, hari ini kita nak kenal dengan sahabat-sahabat Nabi ini dan jom kita lihat apa maksud sahabat Nabi ini. Maksud sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Maksudnya, sahabat Nabi itu ialah yang berjumpa dengan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad masih hidup. Okay? Dan dia beriman dengan baginda. Dia percaya dengan baginda dan mengikut semua ajaran Nabi Muhammad serta mati di dalam Islam. Mestilah dia adalah seorang Islam. Itu ialah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini kita akan belajar dan kita akan kenal dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ni ramai, tapi hari ini kita pilih 4 orang sahabat ini untuk kita kenal dan kita belajar dan ambil iktibar bersama-sama. Okey, yang pertama kita akan kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dan yang ketiga ialah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat. Dan yang keempat, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Kita akan kenal 4 sahabat Nabi ini yang banyak membantu Nabi dalam menyebarkan dakwah Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup. Okey? Okey, jom kita kenal dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia Abu Bakar ini? Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq. Nabi Muhammad telah menggelarkan dia sebagai As-Siddiq, iaitu benar. Okey, panggilan yang sangat baik. Seterusnya, sahabat terawal memeluk Islam. Di antara sahabat yang terawal memeluk agama Islam. Seterusnya, peneman Nabi ketika berhijrah. Nabi berhijrah, Abu Bakar ada bersama dengan Nabi Muhammad. Seterusnya, khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad telah wafat, Abu Bakar telah menggantikan tempat Nabi menjadi ketua pemimpin negara. Okey, khalifah ni ialah pemimpin negara. Seterusnya, meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. 13 Hijrah. Itu ialah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang kedua yang kita kena kenal dengan dia pada hari ini ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Siapa dia Bilal bin Rabah ini? Dia ialah muazzin Rasulullah. Muazzin ialah orang yang melaungkan azan. Sebab itulah sekarang pun orang guna perkataan Bilal ni. Menunjukkan orang itu ialah orang yang sentiasa azan dekat masjid. Orang panggil Bilal kan? Okey, itu ialah sempena nama Bilal bin Rabah. Seterusnya, hamba terawal memeluk Islam. Dia antara hamba iaitu orang suruhan yang terawal telah memeluk agama Islam. Seterusnya, dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Betapa besarnya pengorbanan Bilal bin Rabah ini sehingga disiksa dan dijemur di padang pasir untuk menegakkan agama Islam. Dan dia juga menyertai Perang Badar bersama dengan Nabi Muhammad menyertai Perang Badar dan meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey, itu ialah berkaitan dengan Bilal bin Rabah. Betapa besarnya pengorbanan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang ketiga iaitu merupakan seorang wanita iaitu namanya Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat. Siapa dia Sumayyah ini? Wanita pertama yang mati syahid. Wanita pertama yang telah mati syahid. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Nama anak dia Ammar bin Yasir. Beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Betapa kejamnya orang kafir Quraisy menyiksa keluarga Yasir ini.
disiksa dan dijemur di padang pasir. Siksaannya sangatlah dahsyat. Okey, dijemur di padang pasir pula tu, dan seterusnya meninggal dunia sebelum hijrah. Okey, beliau telah meninggal dunia sebelum hijrah. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Tiga suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa berkorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Okay, itu berkaitan dengan keluarga Sumayyah ini. Awak boleh cari di dalam internet. Okey? Sahabat Nabi yang seterusnya yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Ali ini merupakan antara ahli keluarga Nabi yang terdekat. Siapa dia ni? Ali ialah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah sepupu Nabi dan juga berkahwin dengan anak Nabi Muhammad SAW. Okey? Jadilah menantu Nabi Muhammad. Seterusnya kanak-kanak pertama memeluk Islam. Beliau ialah ketika kecil lagi, masa kanak-kanak dia telah memeluk agama Islam. Seterusnya Khalifah Islam yang keempat dilantik menjadi ketua negara iaitu Khalifah Islam yang keempat. Seterusnya merupakan Panglima Islam yang gagah. Panglima mestilah kena kuat dan gagah kan? Seterusnya telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Okay, itu ialah berkaitan dengan Ali bin Abi Talib. Selesailah sudah 4 orang sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam sehingga kita dapat nikmati Islam hingga ke hari ini. Okey, seterusnya jom kita lihat antara kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Ustazah ada satu cerita berkaitan dengan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Okey, pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Betapa mulianya cara Nabi bersahabat. Dia mendahulukan sahabat-sahabatnya yang lain dan sentiasa membantu sahabat yang dalam kesusahan. Okey, apa lagi yang kita boleh belajar daripada kisah ini? Jom kita lihat. Daripada kisah yang kita baca sebentar tadi, apa yang kita dapat belajar? Okey, apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat. Bila sahabat tu memerlukan minuman dan makanan, lapar, Nabi Muhammad segera memberikan, menghidangkan. Kan, seterusnya sentiasa prihatin terhadap sahabat. Bila sahabat memerlukan bantuan, Nabi segera bertindak. Okey, tak tunggu-tunggu, terus memberikan pertolongan. Seterusnya suka mengutamakan para sahabat. Apa sahaja yang dia lakukan, semua dia utamakan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri dia. Seterusnya Nabi Muhammad SAW sangat merendah diri walaupun dia tu seorang Nabi dan orang sanjung dia, orang muliakan dia, tapi dia sangat merendah diri. Dia ada sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dengan dia waktu dia susah dan juga senang. Itulah dia peribadi Nabi Muhammad yang kita boleh contohi sifat-sifat menjadi seorang sahabat yang baik. Okey?
Jom kita lihat contoh-contoh lain akhlak Nabi Muhammad ketika dalam bersahabat. Okey, kita dapat lihat contoh-contoh ini agar kita dapat ikut segala yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Nabi Muhammad pergi datang ziarah. Okey, kita sebagai umat Islam boleh mencontohi sifat ini. Kita mestilah saya hendaklah menziarahi sahabat ketika menghadapi bencana. Sekiranya kita dengar ada sahabat yang memerlukan bantuan atau ditimpa bencana, kita cepat-cepat pergi ziarah dan tolong. Seterusnya, Nabi Muhammad membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi. Nabi sanggup menanam pokok kurma semata-mata untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi ini. Okay? Kita boleh mencontohinya dengan saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Kalau kita dengar ada kawan kita perlukan bantuan, kita cepat-cepat hulurkan bantuan. Kita jadikan perkara itu selalu kita buat. Seterusnya, kita lihat contoh akhlak Nabi dalam bersahabat. Seterusnya yang boleh kita contohi, yang ketiga, Saidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelarkan As-Siddiq, iaitu benar, benda yang baik. Kita sebagai umat Islam perlu buat apa? Saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Kita sebagai sahabat yang baik perlu panggil sahabat dengan panggilan yang baik juga. Seterusnya nombor 4, Al-Hubbab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Walaupun Nabi seorang Nabi, tapi dia tetap menerima teguran daripada Al-Hubbab ini ketika perang Badar. Kita sebagai manusia macam mana? Saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan. Kalau kita ada terbuat salah, bila kawan tegur, kita terima. Yang menegur pun kena tegur dengan perkataan yang baik, tak boleh sebaliknya. Okey, itulah dia contoh akhlak Nabi Muhammad ketika dia bersahabat dengan sahabat-sahabatnya. Kita boleh contohi dan ikuti dalam kehidupan kita sepanjang bersahabat. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita buat kali ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Apa yang dapat disimpulkan iaitu Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Apa yang kita belajar hari ini, contoh akhlak-akhlak yang Nabi pamerkan, tunjukkan, kita jadikan ia sebagai contoh terbaik dalam kita bersahabat. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih bersama dengan Ustazah untuk belajar pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.